Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita mulakan ni, saya minta tolong bantuan sesiapa yang menonton, minta tolong maklumkan kepada saya sama ada suara saya jelas ataupun tidak, dan live ini clear ataupun tidak. Sebelum kita mulakan majlis ni, inginlah jasa baik semua agar dapat respon supaya berjalan seperti mana yang kita rancanglah, insya-Allah. Okey, insyaAllah untuk hari ini kita akan membaca surah yang baru, iaitu surah yang ke-52, berada di juzuk yang ke-27. Surah ini merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum hijrah, dan surah ini dikenali sebagai surah At-Tur. Surah At-Tur. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Puan Tan dan juga Puan Amira. Alhamdulillah, terima kasih. Suara saya jelas kan? Okey, kalau jelas insya-Allah kita boleh teruskanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini, iaitu kesempatan berada di dalam majlis ilmu di atas talian. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi pada minggu ni, insya-Allah kita akan berlangsung kuliah ini secara online, tak dapat kita hadir ke PMP. Namun ala kulli hal, insya-Allah majlis ini akan diteruskanlah seperti sedia kala. Okey, dan kita doakanlah kepada Tuan Haji Shuaib bin Harun kita agar diberikan kesembuhan, diberikan kemudahan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk hari ini kita akan membaca surah yang ke-52 dalam Quran. Surah yang berada di juzuk yang ke-27, dan surah ini merupakan surah yang diturunkan kepada Nabi sebelum hijrah, dipanggil sebagai surah Makkiyah, dan surah ini dinamakan oleh Allah Ta'ala sebagai surah At-Tur. Surah At-Tur, iaitu bererti bukit. Diambil nama surah ini bersempena kepada ayat yang pertama yang Allah Ta'ala mulakan di dalam surah ini, iaitu Wat-Tur. Maka surah ini dikenali sebagai surah At-Tur. Baik, sebelum kita bincang tentang surah At-Tur, sukalah untuk kita melihat perkaitan di antara surah At-Tur dan juga surah sebelum ni. Surah At-Tur, surah yang ke-52, dan sebelum surah At-Tur dikenali sebagai surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat adalah surah yang ke-51. Okey. Apa rentetan daripada surah Az-Zariyat yang membawa kepada surah At-Tur? Kalau kita perhatikan, Az-Zariyat iaitu diterjemahkan sebagai angin yang menghembus ataupun angin yang menerbangkan. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala, kalau tengok pada surah Az-Zariyat surah 51 tu, pada permulaan surah Az-Zariyat itu Allah Subhanahu wa taala bercerita berkaitan tentang angin-angin yang bertiup. Allah Ta'ala bercerita tentang awan-awan yang mengandungi hujan. Allah juga bercerita berkaitan tentang kapal-kapal yang berlayar. Kemudian Allah Ta'ala bercerita berkaitan tentang para malaikat yang dibahagikan tugasnya. Dan Allah Ta'ala bercerita berkaitan tentang janji-janji Allah yang maha benar. Okey. Jadinya pada surah ini Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan beberapa kisah, iaitu berkaitan tentang azab yang Allah turunkan kepada kaum yang mengingkari perintah Allah. Secara tak langsung Allah cerita.
Dan penghujung pada surah At-Tur itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup surah At-Tur itu pada ayat 60 dengan perkataan fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Kata Allah Taala, maka kebinasaanlah bagi orang-orang kafir yang diancam kepada mereka. Allah mengancam orang kafir yang mengingkari perintah Allah, yang mengingkari syariat agama Allah, dan yang mengingkari wahyu Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengancam mereka dengan azab. Artinya, bila Allah Taala sambung dengan surah At-Tur, maka Allah mulakan At-Tur itu dengan ayat-ayat sumpahan. Dan jawabul qasam kepada surah At-Tur itu, iaitu Allah Taala sebut pada ayat yang ke-7, inna azaba rabbika lawaqi', iaitu Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk dia, sehinggalah Allah Ta'ala menyatakan sumpahan-sumpahan ini untuk mengatakan azab Allah itu adalah perkara yang realiti. Allah Ta'ala menegaskan, dan ini adalah merujuk kepada ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba yang tidak beriman kepada Allah, yang mendustakan agama Allah dan yang menafikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara kesinambungan daripada Al-Munasabah surah Az-Zariyat menuju kepada surah At-Tur. Tak apa tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, jangan risau. Nanti saya akan detailkan daripada satu ayat ke satu ayat. Nanti kita akan nampak persamaan, dan kita akan nampak macam mana Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita. Dalam masa sama Allah memberikan ancaman. Sebab itu permulaan surah At-Tur ini, daripada ayat pertama sampai ayat 28, Allah mulakan dengan ayat sumpahan, dan Allah menegaskan tentang azab yang memang Allah Ta'ala akan timpakan kepada golongan kafir tanpa boleh didustakan. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercerita tentang apa azab yang bakal disediakan kepada golongan-golongan kafir. Allah mulakan 28 ayat pertama itu dengan ayat ancaman. Allah mulakan dengan ayat ancaman. Lalu lepas itu Allah Ta'ala bercerita tentang nikmat yang Allah sediakan di syurga. Ayat ini adalah untuk memberitahu kepada kita, iaitu surah ini memberikan satu jalan kepada manusia agar menjadikan dunianya sama ada jambatan menuju syurga Allah, ataupun menjadikan dunia mereka sebagai jambatan menuju neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mulakan pada ayat pertama surah At-Tur. Ayat pertama surah At-Tur. Mudah-mudahan surah ini akan menjadi peringatan, menjadi panduan, dan menambahkan lagi keyakinan kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita semuanya menjalani kehidupan dunia ini dengan berhati-hati, dan semoga kita diselamatkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan panduan takwa dan juga panduan keimanan pada Allah, dan semoga Allah membimbing kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, insya-Allah. Okey. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada ayat pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memulakan ayat ini, surah ini, dengan perkataan Wat-Tur. Wat-Tur, iaitu demi bukit. Wat-Tur, demi bukit. Dalam bahasa Arab, bukit ini ada beberapa nama. Salah satu perkataan yang selalu kita dengar, iaitu bukit itu disebut sebagai kalau kita tengok dalam bahasa Arab, bukit itu selalunya disebut dengan perkataan iaitu adalah Al-Jabal, kan. Kita kata ini Jabal Uhud, ini Jabal apa lagi, Jabal Sulaiman, ini Jabal Hind, ini Jabal sekian. Apa beza perkataan Jabal dan juga apa beza dengan perkataan At-Tur? Al-Jabal adalah bukit yang merujuk kepada bukit yang berbatu, yang tidak ada pepohon di atasnya, maka dia dikenali sebagai Al-Jabal. Okey, disebut sebagai Al-Jabal, menunjukkan kepada kita dia adalah bukit yang berbatu yang tidak ada pepohon. Sebab itu pada ayat 10 Allah menggunakan bukit itu dengan nama Al-Jibal, plural kepada Al-Jabal. Tetapi kalau Allah menggunakan perkataan At-Tur,
itu merujuk kepada bukit yang di atasnya ada pepohon. Okey, bukit yang subur dengan pepohon, maka bukit itu dikenali sebagai At-Tur. Itu perbezaan di antara perkataan At-Tur dan juga perkataan Al-Jabal. Okey. Baik, jadi bila Allah Ta'ala mulakan ayat pertama itu dengan ayat sumpahan, Allah Ta'ala bersumpah dengan perkataan Wat-Tur. Kemudian Allah bersumpah wa kitabim mastur. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah wal baitil ma'mur. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah was-saqfil marfu'. Dan yang kemudian Allah bersumpah wal bahril masjur. Ada 5 ayat sumpahan yang Allah bersumpah. Okey. 5 ayat sumpahan ini tujuannya adalah untuk menegaskan sesuatu perkara. Dalam bahasa mudahnya, kalau manusia bersumpah, demi Allah, saya ni macam ni, macam ni. Kenapa kita bersumpah? Sebab kita nak menguatkan, nak menegaskan ada satu kenyataan yang kita nak sampaikan. Kan, bila kita nak menegaskan sesuatu perkataan, kita nak menguatkan satu perkataan yang kita nak sampaikan, maka kita akan menggunakan sumpahan, demi Allah. Tetapi bagi manusia, bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersumpah dengan makhluknya. Uslub sama, gaya bahasa sama. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk dia sebagai tanda kebesaran dia. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala juga nak menegaskan kenyataan dia. Bila Allah nak tegaskan kenyataan itu, maka itulah yang disebut sebagai jawabul qasam. Jadi kalau ibu-ibu buat nota, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, itu namanya ayat sumpahan. Jawabul qasam yang Allah nak tekankan, nak Allah tegaskan, itu pada ayat yang ke-7. Inna azaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya azab Tuhan kamu itu adalah lawaqi, perkara yang realiti, pasti berlaku. Okey, sekarang kita tengok ayat sumpahan. Pertama, Allah bersumpah dengan Wat-Tur, demi bukit. Kedua, Allah bersumpah dengan wa kitabim mastur. Allah Ta'ala bersumpah dengan kitab yang tertulis. Kemudian Allah sebut fi raqqin mansyur. Ayat ketiga adalah penerangan kepada ayat yang kedua. Okey, kitab tu tertulis kat mana? Mastur, iaitu fi raqqin. Fi iaitu pada, raqqin. Raqqin ni satu permukaan yang lembut. Diterjemahkan sebagai satu lembaran, scroll, fi raqqin, di atas satu lembaran yang mansyur, yang dibukukan ataupun yang terbukulah. Wal baitil ma'mur, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan Baitul Ma'mur. Baik, macam mana kita nak faham ayat ni? Yang pertama, apabila Allah Ta'ala bersumpah dengan At-Tur, sebahagian para ulama tafsir melihat At-Tur ini adalah merujuk kepada Nabi Musa AS, iaitu satu peristiwa besar Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa di Bukit Tur, iaitu yang Allah bersumpah wa turi sinin, iaitu Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina. Ayat pertama merujuk kepada Nabi Musa AS. Okey. Kemudian ayat yang kedua, Allah bersumpah dengan perkataan, iaitu wa kitabim mastur. Allah bersumpah demi kitab yang ditulis. Sebahagian para ulama mengatakan wa kitabim mastur ini adalah merujuk kepada Al-Quran. Okey, Al-Quran yang diletakkan di Lauh Mahfuz. Okey, yang diletakkan di Lauh Mahfuz. Ini pandangan pertamalah. Wa kitabim mastur adalah kitab merujuk pada Al-Quran yang telah disimpan, yang diturunkan di Lauh Mahfuz. Itu tafsiran pertama. Ada juga tafsiran wa kitabim mastur itu adalah merujuk kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dan yang telah ditulis dan dibacakan oleh umat manusia, merujuk kepada suhuf dan kitab-kitab yang terdahulu. Artinya, dua ayat pertama ni Allah bersumpah demi kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Kitab Nabi Musa, iaitu Taurat, dan juga kitab Al-Quran, dan sebahagian ulama merujuk kepada ini adalah kitab-kitab secara umum. Mana-mana suhuf, lembaran, ataupun mana-mana kitab yang Allah pernah turunkan kepada para nabi yang terdahulu, maka mereka termasuk dalam kategori inilah, ayat pertama, ayat kedua. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkan
fi raqin mansyur, iaitu pada lembaran yang terbuka. Maksudnya ditulislah umum benda ni, ditulis dan dibentangkanlah lalu dibacakan kepada umat manusia. Dua, Allah Taala bersumpah. Allah bersumpah dengan kitab yang menjadi rujukan, yang menjadi manual dalam kehidupan manusia, yang menjadi pegangan kepada hidup manusia. Manusia berpegang, manusia selamat. Manusia berpegang, dia akan dipandu dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey, Allah Taala bersumpah. Maksudnya Allah bersumpah dengan sesuatu yang besar, yang besar, yang tidak ada kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Baik, kemudian ayat yang keempat, Allah Taala bersumpah wal baitil ma'mur. Allah bersumpah demi Baitul Ma'mur. Okey, Allah Taala bersumpah demi Baitul Ma'mur. Baik, Baitul Ma'mur ini ada beberapa tafsiran. Okey, Baitul Ma'mur ini ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, okey, ibu-ibu dengar tafsiran yang pertama, Baitul Ma'mur ini adalah merujuk kepada Baitul Ma'mur, satu binaan rumah yang dimakmurkan, yang diimarahkan, dan dia adalah rumah yang berada di langit yang ketujuh. Okay, ini ada hadis, nanti kita akan bacalah hadis ni. Baitul Ma'mur, satu rumah yang dinamakan di langit yang ketujuh tu Allah sediakan. Kata Al-Hafiz Ibnu Kathir, setiap langit ni ada para malaikat, dan setiap langit itu adanya Al-Bait. Setiap langit itu ada Al-Bait yang menjadi tempat beribadah penghuni-penghuni yang berada di langit. Cuma Al-Baitul Ma'mur merujuk kepada langit yang ketujuh. Pada peristiwa Nabi Mi'raj, kan Nabi nampak Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur, Nabi sebut. Okay, jadi pandangan pertama kata Baitul Ma'mur itu adalah merujuk kepada langit yang ketujuh. Okay, itu pertama. Pandangan yang kedua, Baitul Ma'mur ini adalah merujuk di Kaabah. Baitul Ma'mur adalah merujuk di Kaabah. Maksudnya nama Kaabah selain daripada itu adalah Baitul Ma'mur, rumah yang diimarahkan. Okay, ada juga pandangan seperti itu. Ada juga pandangan Baitul Ma'mur itu adalah merujuk kepada bumi ini. Merujuk kepada bumi ini. Kenapa? Sebab dalam hadis itu menyebutkan, seperti Al-Hafiz Ibnu Katsir kata apa? Kalau di langit ada nama Baitul Izzah, maka di bumi itu adanya namanya Baitul Ma'mur. Wallahu a'lam, para ulama dia khilaf lah benda ni. Cuma dia ambil daripada pandangan-pandangan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca satu hadis. Hadis daripada riwayat Al-Bukhari. Hadis yang masyhur lah. Yang ni kita berpegang Baitul Ma'mur itu adalah binaan yang berada di langit. Okey, di langit yang ketujuh. Kata Nabi SAW, Nabi bercerita, fa'ataina as-sama as-sabi'ah. Kata Nabi, waktu Mi'raj tu Nabi SAW sampai ke langit ketujuh. Qila, lalu ditanyakan kepada Jibril alaihissalam, man hadha? Man hadha? Siapa ni? Qila, lalu dijawab Jibril. Ditanyakan, siapa yang tanya ni? Ibrahim lah, Nabi Ibrahim alaihissalam tanya. Siapa ni? Jibril. Lalu ditanyakan, qila man ma'aka? Nabi Ibrahim tanya lagi, siapa yang bersama dengan kamu wahai Jibril? Qila, lalu dijawab Muhammad. Maka dia bagi tahu ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad ursila ilai. Dikatakan kepadanya, adakah Muhammad ini dijemput naik ke langit ni? Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, marhaban bih wala ni'mal maji'u ja'. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, selamat datang kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik manusia telah datang pun. Sebaik-baik manusia. Nabi Ibrahim mengakuilah Nabi SAW ni adalah sebaik-baik manusia telah datang. Fa'ataitu ala Ibrahim fasallamtu alaih. Kata Nabi SAW, lalu aku mendatangi Nabi Ibrahim AS. Aku pun mengucapkan salam kepada Ibrahim. Faqala, maka Nabi Ibrahim pun menjawab, marhaban bik min ibni wan nabi. Nabi Ibrahim pun kata, selamat datanglah untuk kamu wahai anak
wahai seorang anak, wahai seorang nabi. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebagai riwayat kata merupakan susu galur keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim kata, selamat datanglah kepada kamu wahai anak, merujuk pada anak dia lah, keturunan dia. Dan dia kata, dan juga selamat datang kepada seorang nabi, mengangkat nabi ni dengan jawatan dia. Nabi Ibrahim mengakuilah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farufi'a liyal bait al-ma'mur. Nabi SAW sebut al-baitul ma'mur. Maka dia angkatlah, didekatkan Baitul Ma'mur itu kepada aku. Didekatkan Nabi SAW tu kepada Baitul Ma'mur. Fasa'altu Jibril faqala hadzal Baitul Ma'mur yusalli fihi kullu yawmin 70,000 malak. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhiru ma alaihi. Disebutkan apa? Iaitu dikatakan aku bertanya kepada Baitul Ma'mur. Nabi SAW tanya kepada Jibril alaihissalam. Kata Jibril alaihissalam, inilah Baitul Ma'mur. Kata nak kata Jibril, hadzal Baitul Ma'mur, inilah Baitul Ma'mur. Yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malak. Iaitu setiap hari ada 70,000 para malaikat akan solat di dalamnya. Idza kharaju lam ya'udu ilai akhiru ma alaih. Apabila mereka masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu, mereka tidak akan kembali. Okey, maksudnya masuk tu 70,000, hari-hari ada malaikat beribadah, masuk dan dia tak akan keluar. Esok datang lagi 70,000 beribadah, masuk dan dia tak akan keluar. Ini satu bayanganlah, penghuni langit ni sangat ramai, sangat ramai bilangan mereka. Okey. Dan ini menjadi dalil lah yang mana Baitul Ma'mur itu merujuk kepada satu binaan rumah yang berada di atas di langit yang berada di langit yang ketujuh. Bahkan dalam satu riwayat pula, Ali bin Abi Talib menyebutkan, kalaulah jatuhnya Baitul Ma'mur ni, kalau jatuhlah, dia kata jatuhnya di atas Kaabah. Itu satu gambaran nak bagi tahu dia takkan jatuh. Cuma disebutkan tu nak tunjukkan Baitul Ma'mur ni berada setentang lah, berada di atas Kaabah, Baitullahil Haram. Okey, itu antaralah Allah Ta'ala bila menyebutkan tentang wal baitil ma'mur. Okey, baik, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Maka Allah Ta'ala selepas sebut 3 perkara tadi tu, maka Allah Ta'ala sebut 2 lagi benda ni, iaitu Allah cerita tentang langit dan Allah bercerita tentang lautan. Okey, dengar Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kelima, wasaqfil marfu', kata Allah. Wasaqfil marfu'. Dan as-saqaf. As-saqaf ni iaitu atap. Al-marfu', atap yang ditinggikan. Atap yang ditinggikan. Pada perkataan atap yang ditinggikan ni ada 2 tafsiran. Okey, ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama yang jadi pilihan daripada Ibnu Jarir At-Tabari, dia mengambil pandangan daripada beberapa para sahabat Nabi SAW, iaitu yang disebut sebagai atap yang ditinggikan ni, wasaqfi al-marfu' ni adalah merujuk kepada arash Allah. Okey, dia merujuk kepada arash Allah. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, iaitu as-saqfil marfu' ini adalah merujuk kepada langit Allah. Okey, merujuk kepada langit Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa dalilnya ibu-ibu? Kenapa ada sebahagian para ulama kita menyebutkan as-saqfil marfu' ini, atap yang ditinggikan ini merujuk kepada langit? Dalilnya iaitu Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, surah 21. Ibu-ibu boleh buka pada ayat yang ke-32. Okey, surah 21 ayat 32. Allah Ta'ala menyebutkan waja'alna as-samaa'a saqfan. Allah Ta'ala kata waja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha, dan telahlah kami menjadikan as-sama' sebagai as-saqfan, iaitu sebagai atap, bumbung, mahfuzan, bumbung yang dipelihara. Okey, bumbung yang dipelihara. Wahum an ayatiha mu'ridun, namun manusia itu tetap berpaling daripada kekuasaan Allah. Allah sendiri menyebutkan dalam surah Al-Anbiya
Yang mana langit itu Allah menyebutkan sebagai saqaf, iaitu bumbung. Dan Allah menjamin langit ini adalah sebagai mahfuz, iaitu bumbung yang Allah pelihara, dia tak akan runtuh. Dan dia akan runtuh hanya pada waktu yaumul qiyamah sahaja. Selain daripada tu Allah akan jaga langit ini, dia tidak akan runtuh sama sekali. Okey. Jadinya ayat yang kita sedang baca ini, ayat kelima, wasaqfil marfu', bumbung yang Allah tinggikan, adalah merujuk kepada langit yang luas ini. Allah Ta'ala bersumpah demi langit yang sangat luas. Okey. Kenapa Allah Ta'ala sebut tentang langit ni? Kenapa Allah Ta'ala sebut tentang langit? Adalah untuk menunjukkan kepada kita yang rasa sombong. Sebab ayat ni kan cerita tentang Az-Zariyat tadi kan, dia sambung. Orang kafir yang rasa sombong, orang kafir yang rasa tak nak beriman kepada Allah, orang kafir yang cuba menafikan wahyu-wahyu, peringatan-peringatan daripada Nabi dan juga daripada Allah Ta'ala. Allah maklumkan kepada kita semuanya, kafir ke mukmin ke, kita duduk di bawah satu bumbung yang dinamakan sebagai langit Allah Ta'ala. Kalau Allah runtuhkan langit ni, kita nak lari mana? Itu satu pandangan yang kita nak tadabbur, supaya kita faham. Bila Allah sebut bumbung ni, kalau dia runtuh, kamu nak lari mana? Sebab kita tak boleh keluar daripada kawasan ni. Ini daerah. Kalau dia jatuh langit ni, kita tak boleh lari mana-mana pun. Dan kita tak boleh nafikan kita berada di bawah lingkungan kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Itu satu tafsiran. Sebab apa? Kalau kita ingat lagi masa kita membaca surah Al-Muluk. Tengok surah Al-Muluk kita baca. Ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah boleh buka surah Al-Muluk ataupun buat nota, surah 67, tengok ayat 16 dan ayat 17. Okey, surah Al-Muluk, surah yang ke-16 dan surah yang ke-17. Sekejap saya tengok sekejap. Surah Al-Mulk, surah yang ke-16 dan juga ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya minta maaf tak dapat nak share kita punya ayat ni, tapi ibu ayah boleh buat nota Surah Al-Mulk ayat 16 ayat 17. Allah nak Ta'ala cerita tentang kuasa dia. Allah nak sebut pada manusia ni, Allah kata apa? Aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Kemudian Allah sebut lagi, amintum man fis sama ay yursila alaikum hasiba fastata'lamuna kaifa nadhir. Ada dua perkara yang Allah Ta'ala sebutkan. Ada dua perkara yang Allah Ta'ala sebutkan. Allah Ta'ala cerita tentang langit dan Allah Ta'ala cerita tentang bumi. Allah ingatkan kepada manusia ni. Manusia ni dia rasa tenteram dekat bumi ni. Dia rasa bumi ni konsisten, kukuh, langit kukuh, bumi ni kukuh, maka Allah datangkan satu ingatan. Apa kata Allah? Aamintum man fis sama. Patutkah kamu ni rasa aman? Okey, patutkah kamu ni rasa aman daripada Allah ni? Sedangkan Allah Ta'ala ni iaitu ay yakhsifa bikumul ard. Yang mana Allah Ta'ala ni pernah khasafa, iaitu Allah Ta'ala ni pernah mentunggang terbalikkan bumi ni. Allah pernah mentunggang terbalikkan bumi ni. Ni waktu bila ni? Ini berlaku pada umat yang terdahulu kan. Allah Ta'ala turunkan azab. Macam peristiwa Qarun kan, yang mana harta-hartanya itu Allah Ta'ala terbalikkan, ditelan oleh bumi. Bumi yang kamu pijak ni, kamu kena ingat, ini berada di kerajaan aku ni. Bukan satu ugutan, tapi ini adalah satu perintah supaya Allah ingatkan kepada kita, lakukan ketaatan. Jangan sombong, jangan menafikan syariat-syariat Allah. Sebab ingat, umat terdahulu dulu pernah Allah azabkan. Inilah bumi yang kita pijak ni, inilah bumi yang kita duduki ni. Lalu kata Allah, fa idza hiya tamur. Bumi ni bergegar dan serta-merta melenyapkan apa yang ada di atasnya. Allah tunjuk bukti kisah Nabi yang terdahulu. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, amintum man fis sama. Patutkah kamu rasa aman ni dekat dunia ni, tak melakukan ketaatan, tak meyakini ada kewujudan Allah? Lalu kata Allah, ay yursila alaikum hasiba. Yang mana Allah itu pernah menghantarkan kepada manusia, iaitu hasibah, ribut angin yang berbatu. Allah pernah datangkan ribut angin yang berbatu. Fasata'lamuna kaifa nadhir.
Maka dengan itu patut kamu tahu apakah kesan buruk di atas peringatan daripada Allah Ta'ala. Allah pernah turunkan hujan berbatu. Kepada siapa? Ya, ini kepada umat Nabi yang terdahulu. Kerana apa Allah turunkan azab daripada langit, Allah keluarkan azab daripada bumi? Ayat 18 tu clear dah. Allah kata walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Ini surah Al-Mulk. Kita nak kaitkan kenapa Allah bersumpah demi langit ni. Sebab Allah kata apa? Allah turunkan azab daripada langit, hujan berbatu. Allah datangkan azab daripada bumi, mentunggang terbalikkan bumi ini adalah kerana walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Sebab orang-orang kafir yang terdahulu, mereka itu telah mendustakan rasul-rasul mereka. Itu je sebab dia. Dia tolak rasul, dia menafikan wahyu Tuhan, dia menolak syariat para rasul mereka tu. Maka Allah Ta'ala telah mendatangkan azab daripada langit dan juga daripada bumi. Kena ingat lagi, kenapa kita bincang ni? Sebab At-Tur adalah Al-Munasabah, kesinambungan daripada surah Az-Zariyat. Ayat terakhir surah Az-Zariyat, ayat terakhir tu sebelum surah At-Tur tu, Allah Ta'ala memberi ancaman kepada orang kafir tentang azab Allah. Jadi At-Tur ini adalah untuk memperkukuhkan lagi, menegaskan lagi azab Allah tu adalah realiti. Okay, menegaskan azab Allah itu adalah realiti. Dia bukan benda-benda yang dibuat gurau senda, yang boleh buat dimain-main. Tak, dia adalah benda yang betul-betul realiti. Kamu tak boleh bergurau senda. Ini adalah hakikat kehidupan kamu. Jadi Allah cerita tentang langit sebab kita duduk di bawah satu bumbung. Kalau Allah turunkan azab daripada langit, kita nak lari mana? Kita nak lari mana? Sebab kita memang duduk di bawah satu bumbung. Bukan di bumbung yang lain, tapi di satu bumbung yang sama. Sebab itu Allah kata wasaqfil marfu', demi bumbung yang ditinggikan. Okey, demi bumbung yang ditinggikan. Baik. Kenapa juga Allah Taala sebut ayat ini? Ini dari sudut tadabbur, tak disebut dalam tafsir, tapi saya nak sebut macam ni. Manusia ni dia secara fitrah, kita ni semua merasakan ada sesuatu kuasa yang besar. Ada sesuatu kuasa yang hebat, kita tak boleh nafikan. Semua orang akan rasa perkara yang ghaib. Dia Muslim ke, dia bukan Muslim ke, secara fitrah kita akan ada rasa benda tu. Cuma kita kena meletakkan keyakinan yang betul lah. Itu membezakan kita dengan orang-orang yang lain. Orang mukmin ni dipandu dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mendatangkan satu contoh. Okay, Allah Ta'ala datangkan satu contoh. Azab ni, ni ibu-ibu boleh buat nota je, kita tak semak lah. Iaitu ibu-ibu boleh buka surah Al-Ankabut, surah 29, ayat yang ke-40. Ayat 29, ayat ke-40. Allah rumuskan tentang azab-azab yang pernah Allah timpakan kepada manusia. Okay, kepercayaan mereka ni kepada sesuatu yang mensyirikkan Allah tu, Allah cerita. Mereka ni menolak kepercayaan pada Rasul, kepada Allah Ta'ala, menafikan. Dia yakin ada kuasa besar, tapi salah. Maka Allah Ta'ala sebutlah tentang azab-azab yang Allah timpakan. Surah Al-Ankabut ayat 40. Okey. Baik, kemudian ayat ke-6 pula. Pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan satu lagi ayat, iaitu wal bahril masjur. Setelah Allah bercerita tentang langit, lalu ayat ke-6 Allah bersumpah demi wal bahr, iaitu demi lautan al-masjur, demi lautan yang berapi. Wal bahril masjur, demi lautan yang berapi. Okey, perhatikan kita tengok daripada tafsir Al-Hafiz Ibn Kathir. Kejap Okey, kita tengok Allah Ta'ala sebutkan. Bila Allah Ta'ala sebut wal bahril masjur, iaitu demi lautan yang berapi ni, beberapa para ulama menyebutkan, antaranya Al-Hafiz Ibn Kathir, dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan lautan yang berapi itu, iaitu pada hari kiamat nanti
lautan itu akan berubah menjadi berapi. Lautan itu akan berubah menjadi berapi. Kemudian dia bawa lagi pandangan yang lain, antaranya daripada Qatadah. Dia kata apa? Lautan itu benar-benar akan mengeluarkan api. Yang ini kita boleh faham macam ni. Sebenarnya semua orang nampak lautan ni tenang, lautan ini sejuk kan. Semua orang nampak lautan ni tenang, lautan ni sejuk. Tapi hakikatnya semua orang tak boleh nafikan di bawah lautan itu adanya apa kita kata lingkaran api Pasifik lah, kita kata ada petroleum lah, ada pelbagai-pelbagai perkara-perkara yang manusia dah temui dah. Okey, penemuan-penemuan tersebut. Yang mana semua benda itu akan keluar di hari kiamat dan dia akan berubah, bertukar menjadi lautan yang berapi. Baik, kenapa Allah Ta'ala sebutkan benda ni? Sebab ini adalah sebagai satu ancaman. Kamu duduk di atas muka bumi ni dengan kesombongan, dengan kekufuran. Kamu nak lari daripada mana azab, sedangkan kamu duduk di bawah satu bumbung yang Allah tinggikan. Al-marfu', Allah tinggikan. Kalau Allah runtuhkan, kamu nak lari mana? Itu perkara pertama. Kedua pula, Allah kata Allah bersumpah dengan lautan, demi lautan yang berapi. Semua orang mengakui kita ni duduk dekat dunia ni, daratan kita ni semuanya dikelilingi dengan lautan. Kita hanya 30% saja. Yang lain sekeliling kita ni 70%. Kita ni sebenarnya terkepung, terperangkap di tengah-tengah. Ini lautan ni. Kalau dia melimpah dan lautan tu berapi, kita nak lari daripada mana? Azab Allah Ta'ala. Itu satu logik yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita supaya beringat dengan peringatan-peringatan daripada Allah dan meyakinilah dan berimanlah dengan risalah Nabi SAW. Sebab itu ibu-ibu boleh tengok bila cerita tentang kiamat ni, Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Takwir, dan Allah Ta'ala sebut dalam surah, jangan saya cek, Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Takwir pada ayat surah At-Takwir tu, iaitu pada ayat yang ke-81, surah 81, pada ayat yang ke-6, Allah Ta'ala menyebutkan wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Allah sebut perkataan al-bihar, iaitu daripada perkataan al-bahru, lautan tu dalam bentuk plural. Maksudnya lautan tu akan bercampur dan dia meluap, dia bertukar menjadi berapi. Okey, Allah gunakan perkataan sujjirat. Sujjirat, dia bercampur dan dia berapi. Okey, dia berkonti perkataan dengan al-masjur. Sujjirat tu dengan masjur adalah perkataan yang sama, root word yang sama. Dia bercampur, lautan ni bercampur, kemudian dia meluap berapi. Kemudian Allah Ta'ala sebut surah yang selepas itu adalah surah yang dikenali sebagai Al-Infitar, surah 82 selepas surah At-Takwir. Allah kata wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan itu akan melimpah. Itu gambaran yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada manusia. Kamu nak lari daripada azab Allah tu bagaimana? Langit akan runtuh, lautan akan bergelora, berapi dan dia melimpah. Kita sebenarnya tak boleh lari daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau ibu-ibu buat nota, ayah-ayah buat nota, nombor 6 tu letakkan nota, iaitu surah At-Takwir dan juga surah Al-Infitar. Surah At-Takwir dan surah Al-Infitar. At-Takwir ayat ke-6, Al-Infitar ayat yang ketiga. Okey, kita akan fahamlah. Allah memberikan ancaman lah. Allah bersumpah ni nak tunjuk kuasa dia. Dalam masa sama Allah nak memberikan ancaman kepada manusia. Sebab itu Allah bersumpah dengan perkara-perkara ni. Baik, lalu lepas Allah dah bersumpah dengan 5 perkara ni, barulah Allah sebut tentang jawabul qasam. Apa yang Allah nak tegaskan? Lalu kata Allah, inna azaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhan kamu itu adalah lawaqi', azab yang realiti. Okey, azab daripada Allah itu adalah azab yang realiti, lawaqi'. Okey, dia bukan satu olok-olokan, dia bukan satu gurauan, tetapi dia adalah sesuatu yang sangat jelas dan dia adalah realiti.
Allah sebenarnya bila sebut ayat 7 ni, Allah sebut dua benda penegasan dah. Satu perkataan inna, sesungguhnya tu. Satu lagi Allah sebut ada perkataan huruf lam dekat situ. Okey, ada huruf lam. La waqi' tu ada huruf lam. Lam tu adalah lam penegasan. Dua kali Allah tegaskan. Sebenarnya kukuh dah ayat tu. Sesungguhnya azab Allah ni benar-benar akan berlaku ni. Akan realiti ni. Benda tu mustahil tak akan terjadi. Dia mesti terjadi. Cukup dah. Tapi Allah nak tunjukkan dia ni betul-betul besar. Maka Allah datangkan, tarik perhatian manusia ni. Allah sebut 6 ayat sebelum tu dengan ayat-ayat sumpahan. Nak cakap betul-betul, benda ni bukan gurau-gurau dah. Benda ni adalah perkara yang realiti. Manusia kena ambil berat. Manusia jangan take for granted lah dengan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mesej yang Allah Taala nak sampaikan. Okey. Baik, selesai ayat yang 7 ni Ni bercerita ayat sumpahan dan bercerita tentang jawabul qasam. Okey. Baik, saya tak detailkan sebab inilah yang disebut, hanya sekadar ini yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Dan saya rasa kita pun dah berulang-ulang kali melihat ayat-ayat seperti ini sebagai ingatan-ingatan macam ni di dalam surah-surah yang lain yang pernah kita bincangkan sebelum-sebelum ni kan. Sebab ayat-ayat Makkiyah ni dia konsisten. Dia cerita keimanan tentang hari kiamat, dan di dalam keimanan hari kiamat tu ada ancaman daripada neraka Allah, dan juga ada cerita kabar gembira daripada nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda ni berulang-ulang adalah untuk memberi kesan ke dalam hati-hati manusia. Cerita ulang-ulang ni ataupun dalam bahasa kita nasihat yang ulang-ulang ni adalah nak menunjukkan benda tu penting lah. Benda tu adalah perkara yang sangat-sangat penting. Macam kita sebagai ibu, sebagai ayah kan, kita cakap dengan anak kita hari-hari benda yang sama. Belajar rajin-rajin, jaga perangai, solat jangan tinggal kan, dengar cakap cikgu lah dan sebagainya. Kita sebut benda tu sebab benda tu penting. Penting diulang-ulang sering kali. Okey, baik. Kemudian bila Allah Ta'ala mengancam manusia dengan ancaman azab yang lawaqi', azab yang benar-benar realiti, yang pasti terjadi, lalu Allah kata malahu, bukan maluhu. Kalau maluhu itu merujuk kepada hartanya. Maluhu hartanya. Kalau malahu, maka tidak ada baginya min dafi', satu pun sebagai perlindung. Min dafi', tidak ada sesuatu pun sebagai pelindung, ataupun tidak ada sesuatu pun yang mampu menolak daripada azab ataupun ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Benda ni kita tak rasa, tapi kita yakin. Yakin tu bila? Yakin bila perkara tu dah terjadi. Biasa macam tu. Dah terjadi baru kita yakin tentang ancaman ni, kita tak boleh tolak. Kita tengok dulu berlaku banjir. Dah banjir tu kita tak boleh nafikan. Tak ada orang pun yang sangat berkuasa yang boleh halang. Kita dah banjir ni, hujan tak berhenti-henti ni. Banyak orang dah terperangkap dalam kereta, dalam rumah. Banyak, kita tak boleh nak buat apa-apa. Dan waktu itulah kita rasa, ya Allah, lemahnya lah kita ni. Kita tak boleh buat satu perkara pun, melainkan kita tak boleh nafi ini kerja Allah, Tuhan Azza wa Jalla, Tuhan yang maha berkuasa. Kita tak boleh nak nafikan. Bila Allah nak turunkan, Allah turun. Tak ada orang boleh halang. Tapi bila perkara ni selesai, manusia kembali balik. Tengok konsert sana, konsert sini, bergaduh sana, bergaduh sini kan. Benda tak selesai juga. Sedangkan Allah beri peringatan ni. Jadi macam itulah dalam ayat ini. Bayangkan mereka ni, konteks ayat ni zaman sebelum hijrah, zaman di Mekah. Kita boleh bayangkan tak, kalau kita pergi Mekah, apa keadaan kita? Kita jadi tenang, kita jadi lapang, fikiran kita jadi tenteram kan. Kita tak sibuk-sibuk dah dengan benda-benda yang lain, jiwa tenang je. Tiba-tiba Nabi datang memberikan ancaman-ancaman, kamu tak terima wahyu, kamu tolak keimanan, kamu tak percaya kepada Allah Ta'ala, cerita pada risalah aku ni, Allah datangkan azab-azab macam ni. Bayangkan orang Mekah yang duduk di tempat yang dijamin ketenangan, ketenteraman tu, boleh bayang benda-benda macam ni. Dia akan rasa macam boleh berlaku ke? Kita tengok langit kukuh, bumi tenang, suasana kita selesa. Takkanlah berlaku benda-benda macam tu. Tapi inilah namanya soal keimanan. Inilah namanya keimanan. Kalau kita yakin,
benda tu berlakulah. Tapi kebanyakan mereka menerima keimanan kepada Allah dan juga Rasulnya. Kalau macam tu, kita pun tuan-tuan di sini, bila Allah kata, bila realiti azab itu berlaku, tidak ada orang yang dapat menolaknya. Okay? Tidak ada orang yang dapat menolaknya. Bahkan manusia pula. Okay? Manusia ni, dia ni, semua manusia ni, tak kisahlah Muslim tak Muslim, dia akan ada rasa sesuatu kuasa yang besar. Ada kuasa yang boleh membantu dia, boleh menghalang daripada sesuatu benda yang dia tak suka tu daripada berlaku. Ini perasaan kita. Okay? Ada yang meletakkan kuasa itu di tempat yang betul, iaitu merasakan kekuasaan yang besar itu milik Allah. Tapi ada manusia juga yang merasakan kekuasaan itu milik selain daripada Allah Ta'ala. Ini jenis-jenis manusia lah. Okay, jadinya, kalau ada manusia yang berpaut kekuatan itu selain daripada Allah, ada sesuatu yang boleh selamatkan saya, melindungi saya, membantu saya selain daripada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, semua itu adalah sia-sia. Sebab apa? Malahu min dafi'. Tidak ada sesuatu yang akan dapat tolak daripada azab Allah. Semua benda tu sia-sia. Okey. Kalau buat nota, tengok cuba tengok surah Az-Zariyat. Tengok surah Az-Zariyat, surah sebelum ni. Allah Ta'ala bagi contoh. Ini dia menerangkan surah sebelum ni. Allah Ta'ala berikan contoh, iaitu Allah datangkan contoh pada ayat yang ke-24. Ada beberapa contoh kat sini. Okey, ni nak tunjuk tentang kuasa Allah ni. Kalau Allah nak mengkehendaki berlakulah. Allah menurunkan azablah. Tak ada orang boleh nafikan. Tengok ayat 24. Allah kata apa? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tengok surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 24. Surah sebelum At-Tur. Okay. Allah kata apa? Adakah telah sampai kepada kamu wahai Muhammad cerita tentang dhaifi Ibrahim, tetamu-tetamu Nabi Ibrahim yang al-mukramin, yang mulia-mulia ni. Siapa ni? Ini daripada kalangan malaikat. Ini kalangan malaikat. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Lalu mereka ni masuk ke dalam rumah dan mereka ini telah memberikan salam. Mereka ucapkan salam. Assalamualaikum. Malaikat beri salam kepada Nabi Ibrahim. Qala, jawab Ibrahim, salamun qaumun munkarun. Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab salam. Dan jawab salam itu adalah kepada kaum. Ada tu kepada kaum ataupun kepada orang munkarun yang Nabi Ibrahim tak kenal pun. Okay? Sebab malaikat ni datang menyerupai manusia, bagi salam pada Ibrahim. Ibrahim tak kenal pun dan tak tahu dia ni malaikat. Tapi Nabi Ibrahim jawab. Kemudian Allah kata apa? Ayat 26 surah Az-Zariyat. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim ni secara senyap-senyap dia pergi jumpa dengan ahli keluarga dia. Faragha ila ahlihi. Senyap-senyap dia pergi jumpa dengan keluarga dia. Faja'a bi'ijlin samin. Dan dijumpa dengan keluarganya, lalu dibawa daging lembu ni yang gemuk sebagai hidangan lah kepada tetamu. Tetamu datang kan, jadi kita ni ikram lah, muliakan tetamu tu. Kita hidang lah makanan yang paling terbaik, makanan yang kita paling suka dan kita mampu buat, kita sediakan pada tetamu kita. Okey, dan kata Allah Ta'ala, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu dihidangkanlah makanan tadi tu kepada tetamu-tetamunya, iaitu malaikat. Ibrahim tahu tak? Ibrahim tak tahu. Lalu kata Allah Ta'ala, Ibrahim kata apa? Qala ala ta'kulun. Kata Ibrahim pada tetamunya, persilakanlah makan tuan. Ini hidangan saya. Kita ni kalau tetamu tak kenal, jangan-jangan kita buat macam ni. Tapi inilah akhlak Rasul ni. Okey. Walaupun tetamu tu kenal ke tak kenal ke, dia akan ikram, akan muliakan tetamu. Saya minta maaf lah, saya contoh. Cuma mungkin situasi kita ni tak sama dah sekarang ni kan. Kadang kita tak tahu, ada orang datang ni, dia mungkin kita nampak, dia ni datang, contohlah kalau ada setengah-setengah tempat ni kan, ada orang datang minta sumbangan lah, minta derma lah, berjalan kaki lah. Kadang kita nak alukan dia ni,
Dengan air pun kita rasa segan. Mungkinlah sebab zaman sekarang ni kita tak boleh nak jangka kan. Kita berhati-hati. Boleh jadi ada orang nak datang buat khianat ke kan, nak buat kejahatan kita tak sedar. Jadi kita beringat. Tapi zaman dahulu mungkin mereka ni dalam situasi yang orang tak buat kejahatan lah. Asal ada tetamu je, sama ada dia kenal ataupun tak kenal, dia akan raikan. Bayangkan, ni tak dikenali ni. Tapi akhlak Rasul, saya tak kenal kamu pun, tapi asal kamu jadi tetamu saya raikan. Okay, semua hajat kamu saya akan penuhi. Ini tetamu kita raikan. Ini akhlak Rasul. Lalu bila Nabi Ibrahim persilakan ala takulu, persilalah makan. Ayat 28 Allah kata apa? Fa aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala. Okey. Fa aujasa minhum khifah. Tetamu-tetamu Nabi Ibrahim ni tak makan. Dia tak nak jamu. Sedangkan makanan ni adalah makanan terbaik ni. Daging daripada haiwan yang gemuk-gemuk ni, sihat-sihat. The best punya makanan ni. Daging mungkin kita kata ni daging daging bakar yang paling terbaik lah kan. Daging pun macam-macam jenis kan, paling terbaik. Tapi orang ni tak makan. Nabi Ibrahim pun jadi khawatir lah. Sebab itu qalu la takhaf. Kerana tengok orang yang tak makan, Nabi Ibrahim takut. Sudahlah, aku tak kenal, aku jamu dia tak nak makan pula. Lalu malaikat ni kata pada Ibrahim, la takhaf, kamu jangan takut, jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kata para malaikat ini, iaitu mereka ni datang adalah untuk memberi khabar gembira kepada Nabi Ibrahim AS. Dia datang ni untuk memberikan khabar gembira kepada Nabi Ibrahim AS. Tentang apa? Iaitu tentang kelahiran Nabi Ishaq AS. Cerita ni datang daripada malaikat nak bagi tahu daripada Allah, kamu wahai Ibrahim akan dapat seorang anak, iaitu namanya Ishaq AS. Okey, Ishaq AS. Kemudian kata Allah Ta'ala, fa'aqbalatim ra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila dengar berita tu daripada tetamu ni, malaikat ni, yang jawab, yang respon tu siapa? Isteri kepada Nabi Ibrahim. Dia jerit daripada luar. Dia kata apa? Dia menjerit tu dalam keadaan dia terkejut. Dan dia kata Allah Ta'ala ni, dia fasakkat wajahah, dia tepuk muka dia ni macam aku ni mimpi ke macam itulah. Wa qalat ajuzun aqim. Dan dia kata apa? Aku ni adalah wanita yang mandul lah. Dia kata aku ni wanita mandul, aku dah tua tua satu hal dah, dan aku ni mandul, memang tak dikurniakan anak. Tiba-tiba datang ada orang bagi tahu kamu ni nak diberikan anak namanya Ishaq. Itu contohlah yang Allah berikan. Qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Kata para malaikat ni, demikianlah Allah berfirman, sesungguhnya Allah Tuhan yang Al-Hakim, bijaksana, Tuhan yang Al-Alim. Ini menunjukkan kepada kuasa Allah. Ada orang boleh halang? Tak boleh halang. Sains kata, ilmu perubatan kata, kalau wanita dah tua, umur 70 tahun, dah tak boleh dah. Dah tak boleh dah nak melahirkan anak, ada risiko sekian-sekian. Tapi kalau Allah berkehendak, ada orang boleh nafi? Tak boleh nafi. Itu satu contoh yang Allah nak sampaikan kepada manusia ni. Kalau Allah nak datangkan azab, ada orang tak boleh halang? Tak ada orang boleh halang. Kalau Allah nak datangkan satu perkara yang Allah nak benda tu berlaku, ada orang boleh halang? Tak ada orang boleh halang. Itu maksud yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Itu Az-Zariyat, keatur tu, itulah kesinambungan dia. Kemudian ibu-ibu boleh bacalah ayat 31 dan sebagainya tu, disambung lagi cerita tentang perbualanlah Nabi Ibrahim dengan para malaikat tu. Okey, Nabi Ibrahim dan juga para malaikat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala cerita juga kisah yang lain, iaitu tentang Nabi Lut. Kisah Nabi Lut, kaum Nabi Lut tu, ayat 32. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, iaitu kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Linursila alaihim hijaratan min tin, dan agar kami ditimpakan kepada mereka batu-batu daripada batu-batu yang keras tu, min tin, batu-batu yang keras. Ni cerita tentang kaum Nabi Lut. Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Ada manusia boleh larang? Tak ada manusia boleh larang. Tadi cerita Ibrahim diberikan anak. Kemudian cerita kaum Nabi Lut yang ditimpakan batu kan, yang menghancurkan mereka. Ada boleh larang? Tak ada orang boleh larang.
Kemudian ni ibu-ibu boleh buat nota saja, ini saya hanya membantu saja. Kemudian ayat 38. Ni kalau ibu-ibu tengok cerita tu dia bersambung lah, ada dia explain ayat 38. Allah cerita tentang apa? Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'aun bisultanin mubin. Allah cerita pula tentang Nabi Musa, yang mana Allah menghantar Nabi Musa ni kepada Fir'aun. Allah hantar Nabi Musa kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat. Ini cerita tentang Nabi Musa pula dengan Fir'aun, macam mana Allah azab Fir'aun yang menolak Nabi Musa AS. Ini adalah bentuk kefahaman yang Allah sampai kepada Quraisy, dan Quraisy tahu cerita-cerita ni. Bukan Quraisy tak tahu. Dan contoh-contoh ni sangat dekat kepada bangsa Quraisy. Cerita tentang Nabi Ibrahim, dia kenal sebab Mekah ni dibuka oleh Ibrahim. Dia kenal Ibrahim tu siapa. Dia cerita tentang Musa dan Firaun. Mereka tahu cerita Musa dan Firaun. Walaupun Musa dan Firaun ni bukan orang Arab, tapi cerita ni maklum diceritakan oleh Yahudi, sebab orang Quraisy bergaul dengan orang Yathrib yang majoritinya, kebanyakannya adalah orang-orang Yahudi. Jadi dia maklum cerita-cerita seperti itu. Jadi ayat itu, cerita-cerita tu adalah sebagai contoh kenapa Allah kata malahu min dafi'. Kalau Allah berkehendak berlaku azab, benda yang realiti ni, kamu tak boleh tolak dan kamu tak boleh halang. Sebab dah dibuktikan daripada kehidupan kamu, pengalaman kamu, apa yang kamu rasa tak logik berlaku, dia tetap berlaku atas kehendak Allah Ta'ala. Itu contoh yang Allah Ta'ala datangkan kepada manusia. Okey? Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang ibu-ibu boleh tengok surah Al-Ankabut, surah 29. Surah Al-Ankabut, surah 29, tengok pada ayat yang ke-40. Okay, surah Al-Ankabut, surah 29, ayat ke-40. Allah kata apa? Fakullan akhadna bidhanbih. Maka kami binasakan manusia ni, ataupun umat manusia ni, dengan dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ibu-ibu tengok surah Al-Ankabut, surah 29, ayat 40. Saya minta maaf banyak-banyak tak dapat nak share teks Quran. Okey, jadi Allah kata apa? Kami ni turunkan azab kepada manusia yang melakukan dosa. Antaranya Allah kata apa? Faminhum, sebahagian daripada manusia ni kami pernah hantar arsalna alaihim hasiba. Kami pernah hantar angin ribut yang berbatu. Kepada siapa? Ini kepada kaum Nabi Lut. Okey. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Kami juga pernah datangkan suatu suara yang menggemparkan bumi ni. Satu suara yang mematikan manusia ni. Ini cerita tentang apa? Iaitu tentang kaum Nabi Saleh, kaum Thamud, kaum Nabi Saleh. Satu suara pekikan, mati semua kaum dia. Kaum Nabi Thamud, kaum Thamud, kaum Nabi Saleh. Kemudian Allah kata wa minhum man khasafna bihil ard. Dan kami juga pernah datangkan kepada mereka azab, iaitu bumi ni diterbalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami timbuskan bumi tunggang terbalik, tenggelamkan. Ini berlaku pada Qarun dan juga umat-umat yang lain. Wa minhum man aghraqna. Dan kami juga pernah azab sebahagian kaum ini, adalah kami tenggelamkan dia dalam lautan. Ini cerita tentang Fir'aun. Ini kuasa Allah Ta'ala, azab-azab yang Allah pernah lakukan. Dan cerita ni manusia tahu, kita pun tahu, kita pun yakin, orang Quraisy pun tahu, orang Quraisy pun yakin, agama-agama samawi yang lain pun tahu, dan mereka pun yakin. Ini Allah datangkan ingatan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, kata Allah Ta'ala, dan ingatlah Allah tak pernah zalimi kamu. Allah tak pernah zalimi kamu. Sebab apa? Kamu yang pilih buat dosa, Allah hanya azab saja. Adakah kamu tak buat apa-apa Allah azab? Tak pernah. Kamu berniat nak buat dosa, Allah timpakan dosa tak? Allah tak pernah. Kamu dah buat dosa, baru dicatat dosa. Tapi kalau kita buat kebaikan, baru berniat nak buat kebaikan, Allah dah catat dah pahala. Buat kebaikan, Allah catat lagi pahala. Sebab itu Allah kata wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allah tak pernah zalimi kamu. Walakin, akan tetapi, kanu anfusahum yadhlimun. Kamu sendiri yang melakukan kezaliman, bukan aku. Lalu Allah datang ayat 41 pula dalam surah Al-Ankabut. Allah kata apa ayat 41? Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya.
Allah datangkan satu contoh, perbandingan, perumpamaan. Mana-mana manusia ni yang mengambil selain daripada Allah menjadi awliya sebagai pelindung. Kan ayat surah kita atur kita baca ni, Allah kata kalau Allah timpakan azab, tak ada orang boleh tolak, tak ada orang boleh selamatkan kita. Jadi Allah nak bagi tahu manusia ni dia ada fitrah. Manusia kaji alam ni, dia tahu alam ni akan berlaku kiamat. Ni bukan kita je kaji, di barat pun kaji. Bahkan mereka nak pindah manusia ni pergi marih lah. Dia nak buat satu tempat perlindungan di dalam bumi lah, nak elakkan daripada musibah-musibah ni. Mengambil sesuatu selain daripada Allah sebagai pelindung. Dia rasa dia paling bijak. Allah kata apa? Kalau manusia ni ambil pelindung selain daripada Allah sebagai pelindung, Allah kata apa? Kamathalil ankabutit takhasta baita. Kamu ni manusia yang ambil pelindung selain daripada Allah, samalah macam al-ankabut, samalah macam labah-labah yang telah membuat sarang mereka, yang buat rumah-rumah mereka. Sebagai apa? Sebagai tempat perlindungan. Allah buat perumpamaan macam tu. Macam laba-laba buat sarang dia sebagai tempat perlindungan. Apa yang kita nampak pada sarang laba-laba? Kita nampak sarang laba-laba ni macam kukuh. Daripada jauh kita tengok kompleks dia punya laba-laba ni, cantik. Dengan dia punya rantaian dia daripada satu ikatan ke satu simpulan ke satu simpulan tu, kita nampak kukuh, nampak cantik, nampak complicated lah, nampak memang cantik lah, nampak kukuh lah. Ini sarang yang kita boleh tengok dan kita rasa takjub lah dengan sarang yang dibuat oleh laba-laba ni. Okay? Kata Allah Ta'ala, wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya sarang-sarang laba-laba ni sebenarnya sarang-sarang yang sangat rapuh. Laukanu ya'lamun, kalaulah mereka ada pengetahuan. Kita tengok laba-laba tu macam kukuh dia punya sarang dia. Dia boleh buat besar. Satu kawasan tu dia rasa dia boleh buat. Tapi kita ni Allah berikan akal dan kita pun tahu. Laba-laba tu nampak macam tu, tapi hakikatnya sarang dia sangat rapuh. Macam itulah manusia. Dia buatlah apa-apa yang sangat kompleks, yang sangat susah lah, buat perlindungan macam ni lah, nak lari macam ni. Ambil sesuatu selain daripada Allah sebagai perlindungan. Allah kata sama kamu macam laba-laba membuat sarang dia. Kononnya rumah laba-laba ni, sarang laba-laba ni sebagai pelindung pada laba-laba, tapi hakikatnya dia punya sarang adalah sangat rapuh. Kita ambil satu jari ni, tarik je laba-laba punya sarang, habis rapuh, rosak sarang laba-laba tu. Itulah mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Malahu min dafi'. Okay? Iaitu bila datangnya azab Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang mampu menolak azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tengok ayat 9, iaitu Allah Ta'ala sebut. Tengok ayat 9 dan ayat 10 ni, Allah cerita tentang keadaan berlakunya kiamat. Allah cerita tentang keadaan berlakunya kiamat. Okey. Permulaan kepada azab ni adalah bila mulanya kiamat lah. Bila berlakunya kiamat. Sebab masa tu adalah ainul yakin dah. Dia bukan ilmul yakin. Dia bukan ilmu lagi dah. Dia ainul yakin. Manusia akan lihat dengan mata dah. Allah Ta'ala sebut ayat 9 dan ayat 10 tu dua je contoh, iaitu keadaan berlakunya kiamat. Apa dia? Allah Ta'ala sebut apa? Yauma tamurus sama'u maura. Yauma tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu sayra. Dua je ayat Allah Ta'ala sebut. Pertama, Allah cerita tentang yauma tamur, iaitu hari yang manusia ni nanti, hari yang manusia tu nanti, langit itu tamur, kata Allah. Tamuru maura. Tamuru maura. Okey. Ibu-ibu tengok perkataan tamur dengan perkataan maura tu adalah perkataan yang sama. Perkataan tamur dengan perkataan maura tu adalah perkataan yang sama. Tamur dengan maura tu perkataan yang sama. Dalam bahasa Arab, ini disebut sebagai maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Allah Ta'ala menegaskan sifat tu, perbuatan tu. Allah nak kata apa? Okey, tengok perkataan tamur dengan perkataan maurah tu diterjemahkan sebagai apa? Sesuatu yang bergerak.
sesuatu yang berputar dan sesuatu yang terpecah belah. Itu perkataan tamur dan juga perkataan maura. Jadi Allah nak kata apa? Langit tu bila berlaku kiamat, dia akan berputar dan dia akan pecah. Ayat tu mendatarlah. Tapi Allah nak bagi tahu langit tu betul-betul hancur, maka kata Allah Taala tamurus sama'u maura. Kalau orang Melayu dia kata apa? Saya belajar ni belajar sungguh-sungguh. Belajar ni belajar sungguh-sungguh. Kita tambah sungguh-sungguh tu untuk menunjukkan dia bukan belajar saja, dia memang betul bersungguh-sungguh. Kalau orang tulis dalam WhatsApp ni nak cakap benda tu penting, dia bukan sekadar tegaskan, dia bukan sekadar ulang, tapi dia akan boldkan tulisan tu, bahkan dia letak tanda seru tu banyak supaya apa? Dia highlightkan benda tu betul-betul penting. Dalam bahasa Arab dia tak perlu benda macam tu. Dalam bahasa Arab dia gunakan maf'ul mutlaq. Okey, dia ulang lagi perkataan perbuatan tu. Langit tu tamur, langit tu dia berputar nanti, berpusing, dan langit tu akan pecah. Tapi dia tambah maura, dia betul-betul akan hancur, dia betul-betul akan berputar, dia betul-betul akan terpecah belah. Itu dari sudut bahasa Arab macam itulah. Bila Allah Taala nak sampaikan, Allah sebut keadaan langit pada hari kiamat nanti macam tu, dia akan hancur, tidak akan ada yang selamat. Sebab itu dalam surah Al-Infitar dan juga pada surah Al-Insyiqaq, Allah membayangkan macam mana berlakunya berlakunya kiamat pada langit ni, iaitu mula-mula dia pecah, retak, berlubang-lubang secara rawak, sehinggalah langit ni akan pecah secara keseluruhannya. Ini adalah penghujunglah kepada kehidupan dunia. Itu ayat 9. Ayat yang ke-10. Okey, sebelum tu saya ambil sikit petikan daripada tafsir Ibnu Kathir ayat 9. Kata Al-Hafiz Ibnu Kathir, dia kata apa? Kata Al-Hafiz Ibnu Kathir, dia kata apa? Perkataan tamur ni, tamurus sama'u maura, adalah merujuk kepada gerakan ataupun putaran langit tu adalah putaran yang sangat keras, putaran yang menghancurkan. Dia bukan bertiup berpusing macam tu, tapi putaran yang sangat keras. Goncangan dia pula adalah goncangan yang memecah belahkan. Itu maksud dia. Lalu Al-Hafiz Ibnu Kathir dia bawa satu syair. Ini uniklah bahasa Arab ni. Dia bawa satu syair. Dia kata apa? Ka'anna mishyataha min baiti jaratiha murus sahabati la raithun wala ajlu. Iaitu maksud dia kata apa? Seakan-akan jalannya dari rumahnya seperti jalannya awan yang tidak lambat dan juga tidak tergesa-gesa. Okey. Itu sebab dia nak sebut perkataan maurus sahabah, awan yang bergerak tu. Perkataan maur tu apa maksud dia? Okey, nak tunjukkan awan tu bergerak, tapi gerakan dia adalah gerakan yang sangat keras, yang memecah belahkan dan tak pernah berlaku dalam fenomena alam. Okey, tapi benda tu akan berlaku pada hari yang telah Allah tetapkan. Okey. Baik, lepas berlakunya pecakan di langit, runtuhan di langit, maka kata Allah watasirul jibalu sayra. Watasirul jibalu sayra. Dan kata Allah Taala al-jibal, gunung-gunung pula akan berjalan. Okey, gunung-gunung pula akan berjalan dan mereka akan benar-benar berjalan. Perkataan tasiru dengan perkataan sayra tu adalah maf'ul mutlaq lah. Allah tegaskan gunung akan berjalan, dia benar-benar akan berjalan. Apa maksud berjalan dekat sini? Iaitu mereka, gunung-gunung ni akan berlanggaran dan mereka ni akan dihancurkan. Okay, dia akan berjalan, dia akan dihancurkan. Sebab itu Allah sebut gunung ni Allah hancurkan kal ihnil manfush. Dia seperti debu yang berterbangan. Kal ihnil manfush. Dia seperti bulu yang berterbangan. Apa maksud dia? Gunung ni diranapkan sampai dia jadi pasir, dan kalau diangkat tu dia akan ditiup oleh angin. Itu maksud dia. Gunung ni dia betul-betul akan diranapkan oleh Allah Ta'ala. Okey, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perhatikan perkataan al-jibal. Ni kita sebut tadi kan, al-jibal. Al-jibal dia adalah plural kepada perkataan al-jabal. Al-jabal gunung.
Al-jibal artinya gunung-gunung. Apa beza al-jabal ni dengan perkataan at-tur? At-tur bukit yang ada pokok. Okey. Manakala al-jabal adalah bukit yang tidak ada pokok. Jadinya ayat ni diturunkan di Mekah. Orang Mekah dia faham perkataan bukit ni seperti mana tempat mereka diami lah, bumi geografi mereka. Yang mana bukit di sana di Mekah ni adalah bukit yang berbatu. Batu-batu yang kukuh-kukuh tu. Ibu-ibu boleh tengok Jabal Abi Kubais, Jabal Umar kan. Apa lagi jabal-jabal yang ada dekat Mekah ni, jabal-jabal batu. Yang kita kalau perhati betul-betul seolah-olahnya macam batu tu ditindan-tindan. Kan? Bahkan kalau mereka buat jalan tu, batu tu dipotong. Bahkan kita tengok batu tu tak jatuh ke? Dia tak ada pasang jaring ke, dia tak ada pasang di simen kan, bahasa kita lah, di simen ke, tak ada. Batu tu macam tu je, seolah-olahnya macam tak jatuh, macam ditindan-tindan. Tapi dia nak cerita batu tu kukuh, dia sangat stabil. Okay, sangat stabil, sangat kukuh dan sangat stabil. Tapi bila Allah kata batu tu Allah Ta'ala gunung batu tu Allah Ta'ala akan pecahkan, akan jalankan dia, itu memberikan kita satu landscape. Berlakunya kiamat tu dalam keadaan dia tersangat-sangat azab. Okay? Dia adalah satu gegaran, earthquake ke kita kata, skala Richter dia tu adalah sangat dahsyat lah. Okay? Sebab apa-apa peristiwa yang kita pernah lalui dunia ni, gegaran yang dahsyat pun tak pernah memecahkan gunung ganang kan. Tapi bila dah gunung pun pecah, itu maksudnya gambaran kehancuran yang sangat besar lah. Apatah lagi Allah sebut gunung ni pada bumi ni dia bersifat sebagai wal jibala autada. Gunung-gunung ni sebagai pasak. Autad. Autad ni kalau ibu-ibu tengok kemah, di kemah tu kita akan pacak dia punya pengikat tali tu kan. Nak bagi dia kukuh, dia akan pasak dekat bumi tu. Nak bagi bumi kemah tu kukuh. Kalau meja ni dia mesti ada paku. Sebab apa? Paku tu lah yang akan menjadikan meja tu kukuh. Bayangkan kalau pasak dah tercabut, paku-paku dah tercabut, semua yang ada atas tu akan runtuh. Dan benda ni kita tak boleh nafikan. Kita belajar ilmu geografi. Kalau tengok permukaan bumi ni kita namakan sebagai plat tektonik. Dalam Quran Allah sebut gunung ni dia bergerak macam awan. Ibu-ibu boleh tengok dalam Quran Allah Ta'ala sebut gunung ni dia akan bergerak seperti awan. Maksudnya gunung yang kita rasa macam tak bergerak kukuh ni sebenarnya dia bergerak. Sebab apa? Di bawah permukaan bumi ni dia ada magma. Magma ni akan bergerak. Dalam ilmu geografi disebut apa? Ini sebagai plat tektonik lah. Plat tektonik. Kita belajar dulu kan zaman sekolah dulu. Plat tektonik. Bila bila permukaan bumi ni bertembung, plat tektonik ni bertembung, maka dia akan ada yang terjongkit dan akan ada yang terbenam ke bawah lah. Yang terjongkit tu dia akan jadi gunung ganang. Dia akan naik ke atas, dia jadi gunung ganang. Dan yang akan turun ke bawah tu dia akan jadi pasak, akar kepada gunung ganang. Okay, dia akan turun bawah. Sebab itu pengkaji-pengkaji dunia ni ditunjukkan kalau gunung tu setinggi berapa ribu kaki tinggi, yang menjadi akar ke bawah ni dia akan pasak ke dalam bumi tu, dia lebih mendalam lagi. Mungkin 2 kali ganda ataupun 3 kali ganda. Contohlah kita bayangkan satu bukit tu 2000 kaki. Yang masuk ke dalam bumi tu dia akan cecah mungkin 4000 kaki ataupun 6000 kaki. Itu ilmu yang kita tak boleh nafikan. Itu penemuan dan itu kajian manusia, memang tak nafikan. Dan benar apa yang Allah kata, bumi ni sebagai pasak. Bayangkan kalau bumi yang macam tegak macam tu dan yang menjunam tu dah pecah, apa yang tinggal? Habislah alam ni. Langit dah runtuh kan, langit dah pecah belah, kemudian gunung-gunung pun dah pecah. Itu sebagai gambaran berlakunya kiamat ni, kehancuran secara mutlak. Kalau dua makhluk ni, langit makhluk yang paling besar dan gunung pun makhluk Allah yang besar yang kita boleh nampak pun hancur, maka manusia dan makhluk-makhluk yang lain yang kecil-kecil ni lebih-lebih lagi lah akan hancur. Okey, itu mesej yang Allah Taala nak sampaikan kepada kita. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita mula lewat sikit kan? Jadi kita habis lewat sikit Saya nak ganti balik sikit je. Okey. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Tengok Allah Taala sebut pada ayat yang ke-11. Pada ayat yang ke-11
Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Fawailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fawailun yawma idzin lil mukadzibin. Celakalah, binasalah pada hari kiamat nanti lil mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Okey, perhatikan kalimah fawailun. Kita dah jumpa dah perkataan ni pada surah-surah yang lain. Fawailun, wailun. Dalam tafsir Al-Jalalain, Al-Imam Suyuti dan Al-Imam Mahalli, dia menyebutkan perkataan wailun ini adalah artinya Allah sedang menzahirkan kemarahan yang meluat-luap. Betul-betul marah. Allah Ta'ala betul-betul murka. Dia bukan benda yang terselindung lah. Dia betul-betul menzahirkan kemarahan dan kemurkaan Allah yang meluat-luap. Itu perkataan fawailun. Tapi pada terjemahan-terjemahan kita, kebanyakan menterjemahkan fawailun ni adalah celakalah, betul tak? Ataupun kecelakaan besarlah kepada sekian-sekian perkara ni. Perkataan ini bukan perkataan Allah memaki hamba-Nya. Tidak tidak. Jangan tersalah faham. Okey. Mungkin terjemahan kita ni dia tak menterjemah mengikut konteks ayat dalam bahasa Arab. Okey. Perkataan fawailun ataupun wailul likulli humazatil lumazah bukanlah Allah memaki hamba-hamba dia, celakalah engkau, tak. Tapi perkataan wail ni adalah merujuk kepada manusia kalau dia buat benda tu, dia mengundang kebinasaan pada dia. Dia satu amaran sebenarnya. Satu amaran. Kalau kamu mengumpat orang, kamu mencerca orang, kamu jadi golongan humazah dan juga lumazah, perbuatan itu mengundang kebinasaan dan kecelakaan pada kamu. Itu yang Allah Ta'ala sampaikan. Ataupun wailul lil mutaffifin. Kalau kamu menipu dalam jual beli, mengurangi jual beli, ataupun kamu mengambil hak orang lain secara batil, perbuatan tu membinasakan kamu dan mencelakakan kamu dengan azab Allah. Itu peringatan. Bukan Allah maki hamba dia, kamu buat celakalah kamu. Tidak. Tapi Allah Ta'ala menyebutkan perbuatan sekian ni dia mengundang kebinasaan dan kecelakaan. Okey. Jadi siapa yang Allah cela ni? Dan Allah Ta'ala sebutkan kebinasaan ini adalah pada manusia yang melakukan al-mukadzibin, iaitu golongan yang mendustakan. Okey, golongan yang mendustakan. Dusta apa tuan-tuan? Golongan yang mendustakan, dusta apa? Okey. Saya pernah sebut perkataan ni, dusta di dalam bahasa Arab, kadzaba, okey, bohong dalam bahasa Arab ataupun dusta dalam bahasa Arab ini bukanlah artinya menipu dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita, menipu ni macam menipu dalam bahasa kita ni macam benda yang tak ada kita kata ada. Itu menipu bahasa kita lah. Rumah saya, harta saya macam ni, benda tak ada pun tapi kita kata. Itu menipu. Tapi dusta dalam bahasa Arab, benda tu ada tapi kita nafikan. Kiamat tu ada, kita nafikan. Allah tu ada, kita nafikan. Kebenaran tu ada, kita nafikan. Rasul tu ada, kita nafikan. Maka itulah namanya orang yang mendustakan. Boleh faham tuan-tuan? Jadi perkataan mukadzibin ni bukan orang yang bohong, tapi orang yang menafikan kebenaran. Siapa ni? Iaitu orang yang menafikan hari kiamat. Dia tahu tanda-tanda kiamat tu benar. Apa yang Allah sampaikan tu benar. Sebab Allah Ta'ala cakap semua benda yang benar. Kita nafikan. Maksudnya kita lah digelar sebagai berbohong. Risalah Rasul tu benar, kita nafikan. Itulah namanya berbohong. Kiamat tu berlaku, kita nafikan. Itulah namanya berbohong. Quran tu adalah kalamullah, kita nafikan. Kitalah digelar sebagai berbohong. Jadi Allah kata perbuatan ini menafikan kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Allah, yang disebut oleh Quran, yang disebut adanya hari kiamat dan risalah Rasul ni, maka golongan yang menolak ini Allah gelar sebagai al-mukadzibin. Dan kalau dia mendustakan benda-benda ni, dia mengundang wail, kebinasaan dan kecelaan di dalam perbuatan dia. Okay? Allah tak zalimi hamba dia, tapi manusia memilih untuk menzalimi diri sendiri. Itu mesej yang Allah sampaikan pada ayat yang ke-11. Okey, akhir sekali pada ayat 12. Akhir sekali pada ayat 12, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, iaitu mereka itu alladzinahum, orang-orang yang wail, yang membinasakan diri mereka ni, iaitu orang yang mendustakan perkara-perkara ni adalah alladzinahum, adalah orang yang fi haudin yal'abun, adalah orang yang bermain-main.
Okey, orang yang yal'abun, orang yang bermain-main di dalam kebatilan. Okey, orang yang bermain-main di dalam kebatilan. Baik, saya tengok tafsir. Okey, dalam tafsir dia kata apa? Perkataan alladzina hum fi haudin yal'abun ini adalah yang memberi maksud orang yang bermain-main dalam kebatilan, dalam benda-benda yang macam ni dia bermain-main dalam perkara-perkara yang membawa kepada dosa ni. Kata Al-Hafiz Ibn Kathir, iaitu mereka ni adalah golongan yang tenggelam dalam kebatilan dan mereka menjadikan agama ni, syariat ini sebagai senda gurau. Menjadikan agama ni sebagai senda gurau, sama ada melalui percakapan dia ataupun melalui perbuatan dia. Kadang-kadang ada orang ni dia mengutuk syariat agama ni kan. Orang puasa ni mulut busuk lah kan, dia mengatakan sesuatu macam, jadikan benda tu sebagai gurauan-gurauan yang menyakitkan hati. Okey, gurauan-gurauan yang menyakitkan hati. Kita nak tak suka kepada si fulan, cakap je lah, tapi jangan jadikan agama tu sebagai permainan. Okey, satu kita tuduh orang lain, satu lagi kita pula yang membawa agama ni, jangan jadikan agama ni dihina pula oleh orang lain. Kita yang membawa agama ni, jangan sampai perbuatan kita ni mencerminkan agama kita dan dipermainkan oleh orang lain. Contohnya macam mana? Kita maki agama orang lain, menjadikan orang lain maki agama kita. Kan benda ni dilarang dan Allah Ta'ala dah sebut jelas dah. Okay, jangan kamu mempersendakan agama lain, nanti kamu akan dipersendakan oleh orang lain. Okay, itu termasuk dalam kategori ni. Dan tapi ayat ni merujuk kepada orang-orang kafir, menjadikan agama ni bila Nabi sampaikan, syariat yang Nabi sampaikan dijadikan sebagai bahan jenaka, gurauan-gurauan dalam kalangan mereka. Okey, itu antara yang Allah Taala sampaikan peringatan kepada kita. Allah mulakan dengan ayat-ayat sumpah dalam surah At-Tur untuk menegaskan azab Allah tu akan pasti datang, dan dia datang itu membawa azab yang jelas. Dia bukan perkara yang bukan perkara yang tidak pasti, tetapi perkara yang realiti. Dan Allah sebutkan azab bila dah sampai, tidak ada orang yang boleh nafikan, tidak ada orang yang boleh menolak azab itu daripada tidak berlaku. Lalu Allah cerita tentang keadaan hari kiamat. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala sebut siapa golongan yang akan dibinasakan pada hari kiamat, iaitu salah satunya adalah golongan yang mempersenda-sendakan agama. Okey, baik, jadi ala kulli hal saya berhenti dekat sini. Semoga ada manfaat daripada ayat ini yang kita bincangkan. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang, kita doakanlah dipermudahkan keluarga Puan Shimah Derus dan juga keluarga Tuan Haji Shu'aib Haruni. Semoga Allah mudahkan dan semoga ada rezeki kita bertemu secara on-site nanti di pejabat PMP pada minggu hadapan. Semoga Allah Ta'ala permudahkan urusan mereka sekeluarga dan Allah permudahkan kita insya-Allah. Dan kita berdoalah dalam majlis ilmu ini yang dinaungi oleh para malaikat. Kita berharap kita dipilih oleh Allah menjadi ahlul Quran, dan moga Allah Ta'ala memberikan kita, memilih kita agar diberkati, diredai, dilimpahkan dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Dan semoga kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan Allah redha, dan kita mati dalam keadaan beriman kepadanya insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Saya doakan tuan-tuan dan doakan saya, semoga kita menjadi ahli Al-Quran, beramal dengan Quran, dan semoga Allah redha kehidupan kita semua insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.